Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ala Allahi tawakkalna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, pada malam ini boleh kita mai beripung di rumah Allah dalam bentuk kita beriktikaf dan untuk kita mari nak bertadarus Al-Quranul Karim, yang mana kita pakat mari buat halaqah tadarus Al-Quranul Karim di rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat membawa rahmat kepada kita. Alhamdulillah, semua orang nak berlaku rahmat daripada Allah. Tapi apabila Allah tak pilih, tak boleh mari. No, kita tak boleh mari. Maka kita ni alhamdulillah termasuk dalam golongan manusia yang Tuhan pilih. Banyaklah kita bersyukur pada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita ambil surah Ali Imran ayat 185. Dan insyaAllah kita nak usaha sampai ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة
من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, saya boleh baca, kita boleh dengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita dah masuk dalam golongan orang yang bersama dengan Al-Quran Karim. Kita sangat-sangat dituntut supaya kita bersama dengan Al-Quran Karim. Nak bersama dengan Al-Quran dia banyak cara dia: baca, hafal, belajar baca, belajar faham maksud makna dia, beramal dengan dia. Lepas tu kita menyebar isi Al-Quran itu royak. Itu maksudnya kita bersama dengan Al-Quran Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, malam ni kita nak masuk cerita berkenaan dengan Allah royak pada kita berkenaan dengan mati. Cerita mati sudah mendengar lalu kita dah. Tak mati-mati ni. Tapi kita kena tahu. Dan kita kena ingat. Barulah kita hidup di atas dunia ni sempurna. Kalau kita terlupa mati, supaya lemu rujuk nyacet dah. Maunya kibah pun dulu. Masuklah kebun orang kacau, orang anak deria, orangnya makan, habis licin. Kisnya, dilucut nyacet. Kita begitulah kalau kita terlupa kehidupan pemati kita, maka orang kata rata redang sungguh ikut nak buat sungguh. Tapi kalau ingat mati, hingga mati. Tu jadi hingga sikit. Maka malam ni alhamdulillah kita memang ayat Allah yang Allah sendiri cerita berkenaan dengan mati kita. Pada minggu lepas tu kita hidup ambil berkenaan dengan orang-orang musyrikin hok degil kerah. Terus saya beriman dengan Nabi Muhammad. Kerah. Sehingga dia kata pada Nabi Muhammad, kata belah mana? Dia kata, "Hai Muhammad, kami nak beriman juga umum. Tapi syarat. Syarat belah mana? Syarat hatta ya'tiya nabi qurbanin ta'kuluhun nar." Kami nak beriman padamu, tapi mu tu baik mari mukjizat tanda-tanda kata mu ni nabi sungguh. Mu ni boleh royak mukjizat sungguh. Gapo dia? Iaitu ambillah binatang kurban, lembu ke kambing ke, dah berbetok depan ni, patu mu panggil api tang langit tu turun mai bakar. Mu panggil lah api di langit tu turun mai bakar, gerbel lembu kambing ni we masak. Buah masak gerbel tadi dengan sebab api turun pada langit mai dah bakar dia tadi, aku nak beriman dengan mu. Siapa sahaja tu, maka tu hai Muhammad, mengatalah pada mereka itu. Orang-orang dulu duk tekan dengan Rasul, tak saya beriman dengan Rasul. Ya sebenarnya ni. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Sebenarnya dah. Minta supaya murid kata tu. Minta waktu gotu, minta waktu gonim gitu begini. Tapi mari sungguh benda yang muda minta tadi, apa muda minta dulu, orang dulu, dengan rasul-rasul dulu dah. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Tapi apa muda bunuh nabi-nabi, rasul-rasul dulu? Tak beriman jugalah. Banyak kata tak beriman juga. Kalau dia minta, mori gerbel satu ekor gerbel, waktu panggil api di dalam langit tu, turun mai bakar, siapa sahaja tu nak beriman? Saya kata, "Hai Muhammad, kata buat tu. Bukan baru macam ni. Nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu, orang menetai je pambil ni dah ni. Minta apa ni? Buah mari benda je minta tu, dah pakai nak bunuh Nabi buat dah." Ni ayat kata kerah deginya,
orang-orang dulu, orang musyrikin terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tak sungguh. Allah begitu, Allah begini. Tapi malam ni kita mai tengok berkenaannya mati kita pula. Mati ni perkara lain lah buat kita dah. Semua tu ada mendung, tua-tua nung kita amat lagi abuke. Jadi ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ni nak menarik untuk kita semua ni supaya zahid daripada dunia. Gapo zahid ni? Zahid ni supaya tak mengutamakan kepada dunia lebih daripada akhirat. Itu zahid. Nah, zahid. Sebab apa? Sebab dunia ni fana binasa, tak kekal. Ya kita ni tak khabar, mikir tak sapa, bukan tak khabar, mikir tak sapa, mikir tak takluk lagi kepada kata kehidupan dunia, kemewahan dunia ini akan binasa dan tak akan kekal. Tak sampai situ kita mikir sampai tu jadi kita gilo macam-macam tu. Maka ayat ni mari noi kita pakat beringat, pakat slow, hodo jadi bertukulumu, mati hidup dengan dunia tu. Jadi slow sikitlah kada benda tu fana wa ada mubaqa dan tak kekal. Sesungguhnya harta dunia ini, kemewahan dunia ini merupakan mata'ul ghurur, benda kena tipu. Dan buat jadi fitnah kepada orang yang mabuk dengan harta, dengan kemewahan dunia. Banyak menimbulkan fitnah. Nak kata harta kemewahan dunia ni kalau silap pakai jadi fitnah pula pada kita. Itulah dia cerita hak kita nak kecek malam ni insya-Allah. Kemudian marilah ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan berjumpa dengan mati. Tak kira manusia hak menyawa, tak kira lembu kubah binatang hak menyawa, tak kira lah gapo saja hak menyawa, semua akan mati. Mati-mati ni Allah yang menentukan. Kita nak pergi pilih dah bila-bila nak mati. Aku sekarang duduk boleh 20 tahun lagi lepas tu nak mati. Tak boleh. Bukan kita yang menentukan. Mati bila, mati sebab gapo, mati di mana, tak ada siapa tahu dan tak ada siapa berhak nak pilih. Tak ada kuasa nak pilih. Allah saja yang menentu. Pentingnya kita kena terima dengan redha gapo hak tahu kita mati bila dan sebab gapo kita mati dan di mana kita mati. Oh ni kita nak lari tak boleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ikhwah yang dikasih sekalian. Adalah ayat yang lain surah Ar-Rahman ayat 26 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan sebut juga berkenaan dengan karena mati-mati ni kita tergambar mati dah. Mati lepas tu masuk dalam kubur, lepas tu hancur tu bagi binasa. Nabi kata, tidak ada manusia melainkan dia mati lepas tu binasa. Mari ayat lain. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Bukan manusia saja daklah binasa. Semua. Tak kira manusia, tak kira makhluk-makhluk lain termasuk binatang, kayu, kayang, bukit, bukau, batu, gapo semua tu semua akan binasa. Bukit bukau kita dengar dah tu berterbangan hatta jadi debu bro. Betapa hari kiamat. Pentingnya semua makhluk di atas dunia ni akan binasa nanti masa je bila. Tapi waya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, dia kekal buat selama-lamanya dan tak akan binasa. Di sini jelaslah bagi kita bahawa manusia semua akan mati. Akan mati. Manusia ni dia mati, hidup, mati, hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup.
Sebagaimana dalam ayat surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah, iaitu Allah lah yang menjadi mati kamu dan hidup kamu. Mati, hidup. Mati, mula-mulanya mati sebelum kita ada ni kita mati. Tak ada. Matilah. Lepas tu mari hidup. Lepas tu duduk tak ada dunia, lepas tu mati. Lepas tu hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Mati mula-mula, mati pada tak ada. Mati yang kedua, mati pada ada, masuk dalam kubur. Hidup mula-mula tubik pada perut ibu. Hidup yang kedua tubik pada perut kubur. Jadi masa hidup tubik daripada perut ibu sampai kepada mati masuk dalam lubang kubur, maka celah itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji siapa dari kalangan kamu yang paling baik amalan. Tuhan tak ada nak uji, tak ada nak toksok. Siapa dari kalangan kamu yang paling sehat badan dah? Yang paling mewah dalam hidup dah? Yang paling kaya dalam hidup dah? Yang paling tinggi di segi pangkat dah? Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalangan kamu yang paling elok, yang paling baik amalan? Ini buat toksok Allah terhadap manusia. Ayat kata hidup itu ada arti. Nak lepas ikut seikut lah jadi balas mana. Itu tak boleh. Karena hidup kita ini merupakan satu amanah yang Allah bagi kepada kita, suruh jaga. Jaga bila? Jaga siapa ke? Menghembus nafas yang terakhir. Jaga amanah tubuh kita, diri kita ni siapa ke? Mati. Buat siapa mati tak boleh dah lah. Habis masa untuk kita nak jaga diri kita, untuk nak menjadi orang yang ayyukum ahsanu amala. Jadi ikhwah yang dikasih sekalian, apabila hidup di atas dunia ni, pasal ni lah, dia ada berlaku. Tuhan hatta mari nikmat 1%. Nikmat yang Allah cedek untuk manusia, untuk makhluk dia 100%. 1% yang ui makan bela-bela, guna bela-bela, kecak bela-bela atas dunia. 99% lagi Tuhan cedek nak ui dalam syurga. Allah tekah banyak. So dengan 99. Kalau bagi dua apa saya hingga dah. So dengan 99. Tapi kita bahasa banyak dah. Banyak dah lah. Banyak ada motor, ada puluh ribu juta, ada motor ribu juta, kebun raya situ, kebun. Oh banyak kebun tamak apa so banyak. Tapi banyak tu kita bahasa banyak, tapi hakikat mesti buat apa? Manusia pakai ada berebut tak cukup. Tu biarkan sikit je. Sikit tak cukup. Nah, lepas tu kita kena percaya kata tak cukup. Sebab dia potong wih sikit je. Wih sikit dah patut kualiti. Ku nampak dia tak ada sangat. Sikit dah patut ku nampak tak ada 100%. Bukan ku nampak dimak, bukan dak kali. Nak mana tak boleh. Deriye, tak dunia dengan deriye. Dari syurga, nak mana tak boleh. Dekah teruk. Dokong. Dunia. Dengan dokong akhirat dan syurga. Oh, dekah teruk. Tak usah kata dokong dunia dengan dokong akhirat. Dokong kita dengan dokong siku. Tak suka. Tak suka dah. Jadi, nak kita kunafak semua nikmat yang Allah jadah dalam syurga ni. Lebih sertak, lebih teruk daripada apa ni kunafak hak Tuhan kita dunia ni. Bui sikit dah patut kunafak rendah. Le akhirat anu bui banyak sampai 99 tak kena bubur dah le akhirat tak kena bubur. Ya banyak pula lebih ikut ronok yak selayu kalau buah yak selayu ikut ronok pas apa tu siapa ni apa Allah. Patu sedak-sedak pula tu. Jadi ayat kata apabila nikmat yang 1% yang Allah bagi kepada manusia hidup di dunia ni, apa ni terjadi? Kalau dia peling sanggup bunuh orang, sanggup deraka kepada Allah, sanggup buat manusia, malah buat tu, malah buat ibadat gapo semua tu, dek pelingan ni. Dek pelingan 1% kebanyakan. Dek pelingan 1%, patu setan mari dak tipu kat dasar. Oh ni dah mengalah, ada pondah ni. Inilah. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala buat perjanjian siap dah. Mung kena mati, cerak kena mati,
Patu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu semua manusia, daripada hari kiamat nanti akan disempurnakan balasan kamu. Buat so kebaikan, buat so kejahatan, buat banyak kebaikan, buat sikit kebaikan. Buat kejahatan banyak gapo semua tu innama tuwaffawna ujurakum. Akan disempurnakan balasan kepada kamu. Bukan balas main-main, balas hudu-hudu, tak ada, tak lah. Balas secara sempurna, tuwaffau. Sempurna ni nak kata kalau buat nyok ni sungguh tu saya balas. Tak ada kata, bila nyok ni dulu, lagi tu nak tak apa, tak. Bukan balas-balas tu, tak kali. Ada toke-toke ni, dia suruh menebah, maka aku menebah. Aku nak beri gaji. Buat siapa pergi ambil gaji, ambil setengah dulu. Kalau setengah lagi ni harap apa? Ada. Tuwaffau na sempurna, ada segala balas dia gitu. Hak baik pun balas dengan sempurna, hak jahat pun balas dengan sempurna juga. Allah tidak menzalimi hamba dia. Balas tu lah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian apabila Tuhan ayat kata, manusia akan diberi balas dengan sempurna pada hari kiamat. Maka siapa orang yang berjaya dan siapa orang yang tak berjaya. Faman zuhziha 'anil nar. Dan siapa yang dijauhkan daripada neraka, yang dikeluarkan daripada neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, orang ni faqad faz, maka inilah dia orang yang betul-betul berjaya. Jauh daripada neraka, masuk syurga, inilah orang yang berjaya, yang sebenar saya nak hak sungguh. Dan sebaliknya kita faham pada ayat ni, orang yang pergi masuk dalam neraka, tak boleh masuk dalam syurga, kulawai dia. Maka inilah orang yang paling celaka sekali dalam hidup dia, di dunia dan di akhirat. Di dunia celaka, di akhirat paling celaka. Kerana apa? Kerana dia bukan orang berjaya. Apabila orang tak berjaya, kekallah dia dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Allah dipenuhi dengan azab, bakar. Hanyu aku hangu habis tubuh, hancur jadi boleh jadi baru semula pula. Balas tulah berjerit kat dalam kecak kiyo, berjerit. Kita pergi Masjidil Haram orang ramai, tak apa sejuta kali duduk sembahyang dalam masjid tu. Pakat batuk sikit sore, kain orang bising, kriak tak dengar. Terutama pia batuk. Ada musim-musim. Musimnya di pia batuk, sudah. Kain ke Allah serabu. Lepas tu dalam neraka, bukan batuk, jerit. Aduh, tolong. Pas berjuta-juta orang, berjuta-juta suara, tak ada suara hapuk orang tak berada. Semua berada belakang. Pada dengar suara je. Kriak Allah. Suara ni, pas suara api pun teruk melanda. Api yang kita nak bakar. Kalau kita tebal, kita serai. Buai batik, ambil dahai lagi, hipo tu kita bakar tu. Allah sesuai dengan ada. Sikit sangat seria bercakap. Neraka, api tak tahu apa ribu kali ganda. Dengan api dunia ni. Suara tak kena kecek dah. Dengan suara api. Suara orang berjerit. Allahu Akbar. Waliyadzubillah min dzalik. Kita minta berlindung daripada waqina azabannar. Ya Allah. Waqina azabannar. Takut. Tapi Allah tak sia-sia dah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang berjaya sesungguhnya orang yang dijauhkan daripada neraka dan orang yang dimasukkan ke dalam syurga, maka dia orang berjaya. Dan sebaliknya, orang yang rapat dengan neraka dan tak boleh masuk dalam syurga, maka itulah orang yang celaka, bukan orang yang berjaya. Allah. Maka ya olehnya orang yang jadi mabuk pening dah dunia ni. Nak boleh jadi orang berjaya, nak jadi orang celaka, kebanyakannya tertipu dengan kemewahan dunia dan kehidupan dunia. Sebab tu Allah cerita juga, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ni tak ada gapo sekali, melainkan dia merupakan mata'ul ghurur. Dia adalah merupakan
benda-benda kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya, yang tertipu saja. Kehidupan dunia merupakan satu kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya dan tertipu. Orang kena tipu je kuasa kehidupan dunia ni, puas hati sungguh, puasa tak puasa mewah sungguh bagi dia. Orang kena tipu je. Kerana dia merupakan mata'ul ghurur. Allahu Akbar. Kemudian kita mai tengok dalam surah Al-A'la ayat 16-17 kalau kita dah dengar semua dalam ayat witir dah. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bukan kamu utamakan kehidupan dunia. Tu dah pucuk sangat, pucuk besar. Mengutamakan kehidupan dunia sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara fana binasa, sikit benda tertipu. Tapi kamu mengutamakan kamu kepada kehidupan dunia lebih pada akhirat, sedangkan al akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Siapa buat kita sendiri? Mungkin itu sirun al-hayat dunia, hai manusia. Menjadi celaka buku apa? Buku kamu mengutamakan dunia lebih pada akhirat. Kita mesti sedarlah. Kesalahan bukan orang lain yang salah. Kita yang salah sendiri. Kita salah sendiri. Sebab tu apabila kita sedar kata kita salah sendiri sebagaimana Allah kita di sini, kita mari beki. Sebab apa? Masa untuk beki masih diberi peluang oleh Allah. Masa untuk beki ada lagi. Boleh beki. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 ni, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Allah Tuhan kata kehidupan dunia nak pergi banding dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ni halau kecil. Halau kecil. Nak banding tak boleh dengan kehidupan di akhirat. Lebih akhirat segala-galanya. Akhirat tu akhirat le syurga lah. Akhirat lain mengaku tu dulu sebab dunia teruk lah. Tu akhirat lain syurga, lepas tu kita kena pergi cerak ke hari kiamat. Buat ilmu kita syurga ataupun mengaku. Jadi pucuk celaka seseorang manusia di dunia dan di akhirat kerana dia tadi tuksirunal hayatad dunya, memberi keutamaan kepada kehidupan dunia lebih pada akhirat, sedangkan al-akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ini jelas kita dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil dan tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Cuba tengok satu lagi dalam surah An-Nahl ayat 90 ni. Allah cerita auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Sebenarnya apa yang ada pada kamu semua hai manusia, yanfadu akan habis dan akan hilang lenyap. Kamu dah milik dia ni kereta mewah 2-3 butir, rumah batu besar 2-3 lapis, kebun getah beratus-ratus rai, kedai-kedai perniagaan tak tahu berapa juta. Harta kamu, duit kamu tak berapa puluh juta dalam bank, semua tu yanfadu, akan hilang, akan binasa, akan habis. Nanti masa kalau kamu masih hidup lagi, kemungkinan dia hilang, lenyap, habis masa kamu hidup lagi. Dan kalaulah umur panjang bagimu tadi, mungkin dulu, berarti berpisah juga, habis juga daripadamu. Mati, bagi ada lagi, harta ada lagi, kereta ada lagi, berarti hilang, lenyap juga daripada kamu. Kerana mula kubur apa tak boleh dah, mula bagi tak boleh. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal.
Bagi Allah nak jedel di sisi dia nak uik pada manusia pada hari akhirat nanti kekal buat selama-lamanya, tak rusak, tak hilang, tak habis. Oh tak nak makan sungguh lah akhirat ni, surga ni. Tak habis. Makan nak makannya mana perut datang. Patu tak bahaya, makannya mana pun tak bahaya, tak seperti dunia. Dunia makan bawa dokong boleh setengah kilo seorang, sibuk-sibuk tung. Maka awak timur lah banyak sikit berahib dah kecil tak ada berhenti. Maka awak lima sedap semua sakit perut. Tapi akhirat ikut makan. Nak minum air apa nak minum apa ni arak ke, nak minum air madu ke, nak minum air tawar ke, nak makan gapo semua ikut kita nak makan ada belaka, tak ada bahaya sikit, tak ada gaduh kecil manis tak kecil manis, pada tinggi tak tahu tinggi dah. Dan dunia jangan lagi aku berhari semua tapi Allah kena beringat bodoh dah tinggi. Nah, aku berhari sungguh segala labu tapi tak ada Allah lah. Kecil manis kena beringat dah dunia. Akhirat lah. Sebab tu ikhwan yang sekalian, kalau kita nak puas hati sungguh, kita beringatlah di dunia ni, kita nak makan puas hati lah syurga. Nah, kita tiba kenyai sungguh lah syurga puas hati. Karena ikut nak atau tak bahaya. Dalam surah Al-Qisas lagi ayat 60 Allah menceritakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Dan apa jua harta benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, saya kata, gapo benda hak Allah beri pada kamu, ikutlah. Wi kambing ke, wi duit ke, wi rumah ke, wi kereta ke, ikutlah wi gapo-gapo. Maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Semua tu adalah kehidupan, merupakan kesenangan hidup di dunia, atau perhiasan. Apa perhiasan? Maka biar jangan itu ya. Masa sedap duduk, kereta masa molek, masa kena, duduk dalam rumah masa sedap duduk. Perhiasan je, merupakan satu perhiasan. Harta banyak ke ikutlah kereta, apa semua tu bagi tu. Itu merupakan mata'ul hayati dunya wa zinatuha. Merupakan perhiasan. Tapi wa ma indallah khairu wa abqa. Apa yang ada bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, maka mengapa kamu tidak mau memahaminya? Apa tu sifat puakmu ni? Tahu ya cerak-cerak dah begitu. Apa anda jadi kerah jadi begitu sifat tu Allahu akbar. Tengok hadis satu hadis. Kita baca maksud dia selalu. Maksud adanya daripada diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya Nabi bersabda, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan dibanding juga, melainkan seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kamu ke dalam air laut, lalu ditarik kembali. Lihatlah seberapa banyak air yang melekat di jarinya itu. Oh, Nabi buat banding kehidupan dunia dengan nikmat dalam syurga ni. Nabi banding kata, ambil jari dicelup di laut. Boleh celup di laut, mungkin naik air dekatnya mana tangi. Patut ada yang mana di laut. Hak lekat tangi tu, kehidupan dunia, kemewahan dunia, kau datang sikit ya. Air laut banyak lagi. Itulah akhirat, nikmat dalam syurga. Faham, dapat dah. Naik kata sikitnya nikmat dunia yang Allah bagi kepada manusia, tapi manusia telah tertipu dah. Oi pagi tak pergi gamak dah. Jauh mati kata-kata. Sanggup mati, sanggup jadi gitu, sanggup bunuh orang, sanggup macam-macam demi kepentingan benda sikit. Tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, hadis daripada Jabir, maksudnya Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui pasar. Kedah nak Rasulullah jalan ke nak.
Sedang orang-orang ada di sebelahnya kiri kanan. Kiri kanan ada belakang. Kemudian melalui seekor anak kambing kecil telinganya. Dan telah mati. Walaupun tu selalu kita apa ni kambing hello ya. Mati dah. Telinga dia pala telinga kambing tu. Telinga kambing hello kata mati. Rasulullah kita tengok kambing mati. Maka Rasulullah tanya, ayo sobat ramai-ramai dah. Rasulullah SAW menyentuh kita tu kambing tadi. Maka Rasulullah ambil telinga. Hello ya. Ya kami cacak lah itu dah. Rasulullah ambil telinga kambing tadi. Terus bertanya, dia tanya. Rasulullah tanya. Siapa di antara kamu yang ingin membeli ni telinga kambing ni? Telinga kambing hak Allah ni dengan harga 1 dirham je. Murah 1 dirham je. Pelik kan Rasulullah cara dia dakwah. Cara Rasulullah dakwah dia ambil benda tu, dia bukan mata-mata royak gitu. Dia ada tujuan dakwah kan. Dia ambil telinga kambing hak cedera. Halo, mari siapa nak beli telinga kambing ni 1 dirham je, harga murah. Lot rakal. Salah begitulah. Dah. Patut orang tu menjawab. Jawab tak kena. Kami tidak suka memilikinya sama sekali. Kami tak mahu nak apa. Kami yang mampu dah. Patut tengok cedera. Halo. Nak apa. Kami tak mahu. Kata Rasulullah. Apa yang akan kami lakukan dengannya? Patut nak apa. Kami tak mahu. Patut nak apa. Patut berkata Rasulullah bertanya lagi. Sukakah kamu kalau ini diberikan saja padamu? Munah kalau beri saja. Ya Rasulullah. Beli 1 dirham, jual 1 dirham tak ada perono. Lepas tu Rasulullah kata, munah dah kalau kena free. Telinga kami, hak telinga kami apa? Hak halo kan kami cedera ni, munah dah kalau free. Diberikan saja padamu. Orang-orang menjawab kata, demi Allah, seandainya kambing itu hidup, ia cacat kerana ia kecil telinganya. Apalagi dalam keadaan mati. Kalau kambing kalau hidup semula pula daripada mati dia tadi. Tak ada siapa gue, tak ada siapa nak kerana kambing hello cacat. Kalau sama tu lah ni mati. Kalau hidup pun kami tambah. Ni mati, kau jauh lagi lah kami nak. Mereka jawab kepada Rasulullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini bagi kamu. Dia niat situ. Naik kata, kemewahan dunia, kehidupan dunia, kita nak gila ni, lebih rendah, lebih hina daripada kambing cacat mati ni lagi. Kamu dah tambah kambing dah ni tu. Mudah nampak Rasulullah, cara Rasulullah dakwah dah. Kita boleh tiru ni. Kita ambil benda-benda tak pakai dah. Ikutlah kita ambil apa-apa. Ambil tanah seluk ke, siapa nak beli ni, sekut-sekut nak jual. Siapa nak dah. Kalau free dah nak tambah. Tu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada guna teknik dakwah dia, Nabi orang mudah nampak. Kata, kambing halo cacat cedera apa? Tak ada siapa nak sekebuk. Kan apa pandai hino kambing itu. Halo tak pakai. Maka Rasulullah kata, kemewahan dunia lebih hina daripada kambing mampu lagi. Lebih haluh daripada ni lagi. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allahu akbar. Tuhawi harta kepada kita tak banyak pun. Banyak juga. Kau banyak tu. Kau sikit tu sikit lagi. Kata hawi diri kita. Diri kita ni. Diri kita Allah bagi. Diri kita ada tubuh. Ada hati. Ada telinga. Ada mata. Ada hidung. Ada mulut. Ada dagu. Ada kepala. Ada tangan. Ada kaki. Semua ada belakang. Hawi tubuh kita ni. Biasa kita jaga. Amanah. Amanah tubuh kita. Amanah. Kita kena jaga sihat tubuh kita. Nak lepas hidup ke tak boleh.
Sebab telah makan kena beringat. Jadi kita kena cara juga. Kalau kita makan sumak semua ada tu kita zoling pada diri kita tau. Mulut je dah nak. Perut tu bahaya, tak boleh. Jadi ayat kata kita kena jaga tubuh kita jadi sihat, makan pada-pada, minum pada-pada, tidur cukup, berjalan ke apa semua lah ni kena akan makan ni salah satu daripada kewajipan kita kena jaga tubuh kita. Kena jadi sihat. Harta tahu pada kita. Tahu pada kita yawi. Cara nak beri hancatkan duit tadi tu, harta tadi, dia ada rabuk siap-siap dah tahu. Dia bukan harta saja tak. Harta sekali dengan rambut kancai. Nak pakai walah mana? Nak beri hancatkan harta walah mana tahu rambut siap-siap dalam Quran. Nak pakai walah ni, benda nak boleh walah ni, nak pakai, boleh cukup tahu, nak bagi dia motor. Hak ni wajib. Lepas tu hak sunat lagi ke apa? Tabarruk, sedekah, jariah, tuning ke apa semua orang mesti orang minta. Oh, apa ya ada apa cara? Ni untuk kamu, ni untuk bini, untuk anak ke apa semua. Ini cara harta. Jadi dia ayat kata, tohawi harta kita, tohawi diri kita, suruh kita jaga molek. Kerana apa? Kerana latublawunna, kamu akan dicoba. Kamu akan diuji. Kamu akan ditotfok. Kamu akan diuji tentang harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Allahu Akbar. Harta saya uji. Tawi kita ni uji. Dia tak uji pun uji juga. Dia tak uji Allah maka tak cukup, maka tak ikut. Tuhan tak sah. Saya nak uji. Tawi lebih dengan cara mana dia ni. Menjadi nak ikut cara mana. Dan nak mutar cara mana biar kita ke dia. Ni uji. Kita kena ingat mulai bukan arti kata Tuhan kasih kepada kita dia wi harta banyak. Bukan arti kata kita Tuhan benci, Tuhan tak wi harta siapa makan tak cukup. Bukan mekias. Bukan kita nak boleh perambun di antara Tuhan kasih Tuhan benci dengan sebab harta banyak sikit. Kita kena pergi bagaimana Tuhan cerita sendiri, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, dan lagi kamu akan diuji pada harta-harta kamu dan pada diri kamu. Ingat molek sama-sama. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demi sesungguhnya saya kata, kami akan menguji, akan tuksok kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. We rasa takut pada musuh. Tuhan nak uji tengok. Walju dan Tuhan apa ni uji juga dengan lapar. Ya uji rasa takut pada musuh, uji dengan alju, uji dengan lapar. Dan uji dengan naqsi minal mal, iaitu uji dengan orang kata berlakunya kekurangan dari harta benda. Kau rugi, sudah kau habis. Tuhan uji wa naqsi minal mal wal anfusi, dan juga jiwa raga. Wasamarat, juga Tuhan uji juga dengan hasil tanaman. Boleh kebuluk, boleh warokong, boleh wah. Uji. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang sabar benar. Kalau orang tak sabar, apabila Tuhan ketakut teh, kalau dia uji nak uji ketakut teh, takut lari pula. Kadang-kadang minta punuk kaki pun ada juga. Takut lajak jam, punuk akidah. Waljuk lapar. Allah tak ada. Jadi kata curi bagi orang. Wa naqsi minal mal. Habis harta ni. Mana ni? Tipu. Boleh ke dia pula. Bagi dia habis dah. Boleh ke dia pula. Kata demo. Macam-macam. Orang tak sabar, maka macam-macam lah dia akan berlaku apabila Allah uji dia.
alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang apabila kena kat atas mereka itu satu musibah. Musibah ni ikutlah, musibah gapo, pelaga mutu ke, rumah balik ke, rumah bakar ke, anak sakit ke, anak mati ke, tak pun ikutlah. Benda kena satu benda yang merupakan tak moleklah berlaku kat atas dia, maka orang betul-betul beriman, dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami bagi Allah, kerana Allah, kami kerana Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Kepada Allah lah semua akan kembali. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena ingat molek. Kalam ni bukan kita kata untuk orang mati saja. Kita pun cimak mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata. Allahumma dia mau bakar. Kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena kata juga. Ni musibah bukan kita mati. Nah, iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kena ke atas mereka itu satu-satu musibah, satu-satu benda yang tidak molek ke atas dia, maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa ni kita boleh tatbik sahaja, boleh patibak ada dah. Ikutlah kita dengan satu-satu bala kena ke atas gapo-gapo, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat ni kita nak katanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan macam-macam. Wi harta pun ya uji, wi berasa takut pun ya uji, wi berasa lapar pun ya uji, wi kurang harta, lepas tu boleh bodokong, boleh buah dokong, wi orang dia banyak juga uji. Maka kita kena ingat semua-semualah kata kita ni berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik. Banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Ni Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang meluk agama Islam mengikut Nabi Muhammad. Puakmu akan dengar. Dengar apa? Dengar ahli kitab Yahudi dan Kristian yang sebelum daripada kamu ni. Dan kamu akan dengar daripada orang-orang musyrikin. Dengar apa? Dengar tuduhan-tuduhan dan caci-cacian ke atas kamu. Jadi ayat ni dalam tafsir Ibn Katsir dia kata ayat ni turun tuju pada semua orang mukmin ketika mereka baru-baru duduk di Madinah. Sebelum lagi berlaku peperangan Badar. Jadi orang musyrikin pun suka, ahli kitab Yahudi Kristian pun suka banyak buat menyakiti kepada orang Islam, khususnya dengan mulut-mulut mereka. Nya kata huduh, nya cerita, nya caci, nya maki, nya buat fitnah, baca-baca lah. Maka dalam keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada orang beriman dalam nak menghadapi benda ujian saat dia ada mahu kata gitu buat menyakiti itu, kena menghadapi dengan sabar. Kena maaf. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi cara sabar ni penting sungguh-sungguh sabar. Kalau ada sabar sekarang selamat hidup kita di dunia ni. Kalau dia jadi teruk-teruk dia tak ada nak sabar tu. As-sabru minal iman. Sabar daripada iman. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang bersabar. Itu low. Nah, saya bersama dengan orang bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu. Hei orang mukmin, dalam keadaan orang Yahudi duk memfitnahkan kepada kamu, buat menyakiti kepada kamu,
Sama ada awak menyakiti dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Hei orang mukmin, orang-orang musyrikin awak menyakiti kepada kamu sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu bersabar dan jika kamu bertakwa. Sabar ni sabar. Sabar ni satu ikhwan yang dikasih sekalian. Kita boleh lawan dia, boleh buat, nak buat turut dia buat kita tu. Tapi kita tak buat, maka itulah sabar. Dia mau tepuk, nak tak berani aku. Kalau itu aku terat, tapi tak ada aku lemah semua. Maka aku tak lah kadang kita lemah bukan sabar kata tu. Sabar sungguh dia tu, bukan sabar, dia tak lawan, dia lawan je. Kalau orang sokong kuat, dia juga. Ni sabar ni dia boleh buat, tapi dia tak buat, kan sabar. Karena watak takut, karena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu menghadapi benda saat ni, orang Yahudi dan Kristian, musyrik dan saat ni, mengsabar dan bertakwa kepada Allah, tak melakukan sesuatu kejahatan kepada mereka itu, fa inna dzalika min azmil umur, maka kesabaran kamu dan ketakwaan kamu itu min azmil umur, sebahagian daripada perkara sangat-sangat yang mesti diambil berat. Jadi sabar dan takwa dalam menghadapi tuduhan, fitnah dan azab daripada musyrikin dan Yahudi dan Kristian, itu merupakan satu benda yang sangat-sangat dikehendaki supaya ambil berat benda ni. Jangan orang ngik-ngik lah dengan sabar, dengan takwa ni ketika menghadapi benda-benda macam ni. Itulah dia maksudnya. Tayyib. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Orang-orang Yahudi maksudnya sini. Di dalam kitab Taurat Tuhan berjanji dah dengan dia ni. Tuhan berjanji dah dengan orang Yahudi. Janji di mana? Janji di dalam kitab At-Taurat. Janji apa? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab Taurat itu kepada umat manusia. Dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Ni Tuhan berjanji dah dengan orang Yahudi dalam kitab Taurat. Apa ada dalam isi kitab Taurat mungkin nak menyampaikan kepada orang, orang Yahudi, orang Bani Israel. Mungkin nak menyampaikan kepada orang, ahli kitab. Isi yang ada dalam kitab Taurat ni. Ni Tuhan berjanji dengan orang yang berpegang dengan kitab Taurat dan beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Taurat tu banyaklah. Allah cerita kata Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir, sifat Nabi Muhammad sekian. Dan semua kamu mesti wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Dan dalam kitab Taurat, wayak so. Banyak wahyu Allah, cara hidup. Supaya kita lani Quran lah. Tuhan berjanji siap-siap dah. Maka Tuhan lagi, jangan tusuk. Kena wayak. La tubayyinunnahu linnas. Mungkin kena wayak, kena cerita, kena sebar. Isi kitab Taurat kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan kamu menyembunyikan, jangan tusuk sekali-kali isi kitab Taurat kepada manusia. Berkata Ibn Abbas tentang ayat ini, dia kata orang Yahudi dia tusuk apa yang Allah janji dalam kitab Taurat, di antaranya berkenaan dengan Rasulullah SAW, sifat dia sekian-sekian, maka mereka itu tusuk. Tak royak orang Yahudi. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka. Ni perangai orang Yahudi. Saya berjanji bercakap molek dah dalam kitab Taurat tu. Ambil berjanji tadi, kita lihat belakang. Tak ada padun dah. Tak akal. Tak royak juga sifat Nabi Muhammad. Bukan dia beki, dia royak mengikut apa yang dia kehendaki. Beki royak. Beki royak. Kalau nampak tak boleh royak, tak royak. Tusuk. Maka perangai pasal ni apa teroyak dalam Quran kita dengar.
Semua isi Quran ni royak kita bakat tahu bakat dengar belaka. Yo royak apa? Yo royak perangai orang jahat sekali berkenaan dengan tusuk isi wahyu Allah. Orang Yahudi. Tuhan turun wahyu Allah dalam kitab At-Taurat. Lepas tu Tuhan berjanji musuh kena menyapa belaka kepada orang. Maka ia tak menyampai, ia tusuk. Kerana jaga pemperaya. Kalau royak pesening kata sifat Nabi Muhammad sekian-sekian. Bakal masuk Islam tu Nabi Muhammad habis tusuk. Maka perangai ni perangai orang jahat yang tak bagus sekali Tuhan kita dalam Al-Quran kepada kita tahu belaka. Tujuannya, yang jadi sebagai Yahudi ni. Ambil iktibar, ibrah daripada ayat ni. Janganlah kita jadi sebagai Yahudi. Kalau kita tahu gapo dalam Al-Quran Karim, kita kena royak habis kepada orang. Jangan tusuk. Ni tak boleh royak. Royak ni, katuk ni kita ni. Ni, tak boleh royak benda ni. Royak benda ni di kita. Maka ini perangai Yahudi. Jangan. Kita royak dah perangai ni. Tuhan marah benar-benar kepada orang Yahudi. Kisnya, dia silap janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak royak kepada orang akan isi kitab At-Taurat. Kerana apa? Washtarau bihi samanan qalila. Dia menukar dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Janji Allah Maha Agung, dia tak belakang, dia ambil samanan qalila, dia ambil pemperayaan sikit mai guna dia. Mengutamakan pemperayaan sikit tu lebih daripada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, Allah suruh menyampaikan isi Taurat kepada manusia, mutak tepi. Hello. Tapi pemperayaan duit tu, duit ni, kado upah ni, hadiah tu, hadiah ni, mumbai. Ini jangan. Ini perangai orang Yahudi. Karuk jahat. Fabi sama yastarun. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Janji apa setan dia tukar janji dengan Allah. Tak tepi gitu benda-benda harga murah mai kat demik dia, maka ini Allah sangat-sangat buruk dan amat buruk. Fabisa. Amat buruk. Itulah dia lebih kurang yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Nampaknya tak lagi dah. Lagi sayat lagi boleh, tapi ya panhanya komputer habis akibat. Ya isyarat sana. Lagi tak boleh. Anda lupa jadi baik pun tinggal di kuliah tadi. Tengok dah sana dah sudah tak ada habis. Ini isyarat nak apa dah. Boleh kat tu dah kat 177. InsyaAllah dapat ayat ni kita nak baca juga 188 dan 189. Dua ayat kita. Ikhwai dikasih sekalian, dua cerita yang kita dapat ambil sana kita besar-besar. Cerita yang pertama iaitu kita ni kena ingat banyaklah mati tu. Dan mati tetap akan berjumpa kita. Apabila mati, kita ada dalam kubur. Bawa sampai satu masa kemat, bangkit semula kita. Bangkit itulah saya nak menepati janji dia dengan kita, iaitu nak pergi balas. Nak balas pergi betul, pergi kena sungguh. Pergi sempurna. Baik dia balas baik, jahat dia balas jahat. Surga dengan kau. Kemudian orang di atas dunia ni, kalau dia jadi peling-peling, tak ada buku lain. Buku tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia benda murah je, benda halus sangat je. Kalau nak banding dengan air laut ke, kehidupan akhirat, air laut tu, nikmat syurga. Pakai kehidupan dunia, sepada kita telur langit. Kalau lekat langit air, lekat langit tu je. Kebetulan dunia, kita pakai bubuk besar bercakap dah. Ni air laut, tak tahu macam mana lagi ni. Kalau ni paling banyaknya, kekal je. Sebab tu kita jangan pelik cara perhitungnya kita. Tapi kena hitung. Nak kata dunia ni halus. Semua ni, yang ada atas dunia ni, tahu kita ikutlah. Wi harta, wi tempat duduk, wi pekak, wi apa. Semua ni, Allah tujuan Allah nak uji, nak tuksab kita. Siapa yang lepas dengan ujian Allah, maka alhamdulillah jaya dia. Kalau tak lepas, maka celakalah dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang panggil sop dia mai tak lepas.
Kerana tertipu dengan kemewahan dunia. Bukan sekadar benda hak tu saja, benda terhabui saja saya nak uji. Kadang-kadang dia uji, dia bagi kita berasa lapar. Tak boleh makan ni. Apa kita? Takut kepada musuh, takut. Itu juga ujian. Uji juga, rasa takut, rasa lapar, rasa habis harta. Sudahlah, harta habis. Allah, duit tu 10,000. Dicuri demo. Itu kehilangan harta. Saya nak uji juga tu. Rumah bakar. Saya nak uji belakang. Maka kita ingatlah hidup kita tak payah belakang kiri kanan, kesemua itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Uji apa? Ujinya nabi kita jadi orang molek. Nabi jadi orang molek, orang kena, orang bersih, tujuannya honingnya. Boleh masuk surga sungguh ni. Sekolah kita nak wi yak niyum tak yak niyum. Nak wi pakat menyabat, dia kena sok dulu tu. Dia wi pakat dia pakai niyum tak boleh jadi. Tak dunia ni sekolah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala balatun. Dia tok sok kita tak dunia di hari ni macam-macam tujuannya nuwi syahadah syurga, maka inilah balas dia duduk dalam syurga penuh dengan nikmat. Itu satu cerita mula-mula. Dan kita yang kedua yang kita dengar saat ni iaitu berkenaan dengan karuk jahatnya orang Yahudi. Yahudi ni karuk sungguh. Ada sebagaimana saya kata tu dah. Setan nombor 1, Yahudi nombor 2. Kok jahat dah dunia tak boleh dia dah. Terhadap orang Islam. Dah. Yahudi ni jahat sungguh. Kita perangai dia. Sebab itulah kalau Tuhan nak royak kita benda-benda tak molek jangan kita turut, jangan kita pakai, dia ambil perangai Yahudi bagi siapa tujuh kita. Allah ni. Apa dah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan jadi sebagai Yahudi dok pecah belah dok pecah. Ya mek Yahudi baik baik. Alaku dia hak jahat ni. Dah, jangan jadi sebagai Yahudi. Jangan jadi sebagai Yahudi. Ada pasal ni. Allah Subhanahu Wa cerita pada orang Yahudi kepada kita dah. Orang Yahudi Tuhan berjanji dah dengan dia isi kitab Taurat bukan royak orang. Jangan duk rusuk. Tapi rupa-rupanya orang Yahudi, dia nak royak, nak rusuk, tengok benda, hak mana boleh pun perayaan ke dia, hak mana katuk dengan pun perayaan dia. Dia boleh royak isi At-Taurat apabila boleh pun perayaan. Dan dia kena tusuk isi Taurat apabila katuk dengan pun perayaan dia. Ni perangai orang Yahudi, jahat perangai ni. Di situ marilah apabila balas tu, mari hak haram dia kena kata halal, hak halal kena kata haram, hak boleh kena kata tak boleh, hak tak boleh kena kata boleh. Mengikut keadaan pun perayaan menjadi pengukur bagi dia. Maka perangai pasal ni kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan jadi sebagai Yahudi. Mengutamakan kepentingan maslahat lebih daripada apa-apa sehingga kita sanggup tusuk kebenaran dalam Al-Quran Karim demi kepentingan maslahat. Hak boleh kita kata tak boleh, hak tak boleh kata boleh, hak haram kita kata halal, hak halal kata haram, jangan jadi sebagai Yahudi. Hak boleh tetap kita kata boleh, hak tak boleh kena kata tak boleh. Tak ada sikit habuk hubungan dengan pemperayaan. Ni cara kita umat Islam, orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.